الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Tuan Haji Amir, yang saya kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, dari jawatan kuasa Surau Najahiyah, para muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam siri kuliah bulanan saya dengan tuan-tuan melalui kitab Tanbihul Ghafilin, satu-satunya kitab yang nipis, kitab Jawi yang nipis, tapi diceritakan di dalamnya 12 bab. Dan kita sedang membicarakan dalam bab yang ke-11, cerita mengenai ahwal yaumil qiyamah, bagaimanakah keadaan hari kiamat. Selalu kita dengar ayat Al-Quran ni, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin, setiap diri manusia, za'iqatul maut, dia akan merasai mati. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah Allah Ta'ala sebut kamu semua akan kembali. Ayat yang terakhir itu, kepada kami kamu semua akan kembali, maknanya mati ini bukan sekadar mati habis begitu sahaja, tetapi dia ada lagi alam yang lain, yang di sana kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibicara terhadap apa-apa jua yang telah kita lakukan di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cuma kembalinya kita ke akhirat nanti semuanya di atas amalan-amalan yang kita lakukan dan bagaimana keadaan kita mati. Itu sahaja. Kalau hari ini tadi dekat je dengan tempat tuan-tuan, apa kapal terbang yang jatuh tadi, mati berapa orang? 10 orang. Maknanya masing-masing dalam keadaan masing-masing bagaimana dia meninggal. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, dan moga-moga mereka ditulis sewaktu hayat mereka banyak amal-amal soleh yang mereka lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam bab ahwal yaumil qiyamah ini banyak diceritakan tentang sesuatu benda yang kita tak boleh nak kita imagine di sudut zahir, pandangan zahir kita, susah. Tetapi inilah yang dipanggil sebagai iman, sesuatu benda yang kita nak kena merasai di dalam hati, dan kita nak kena yakin dengan apa yang dibicarakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan inilah sebenarnya yang dibawa oleh Nabi SAW sehingga lahir para sahabat yang jiwa mereka ini jiwa yang merdeka. Apa makna jiwa yang merdeka? Mereka ini dengan Allah ini kuat, dan mereka tidak hirau kalau mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di akhir-akhir tajuk ahwal ataupun keadaan hari kiamat, tajuk yang ke-11 ini, dalam ini Tok Syekh kitab kita ini menceritakan bagaimana mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Ada satu ayat Al-Quran juzuk yang ke-14. Permulaan kalimat juzuk ke-14 tu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat ni adalah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita mengenai orang-orang kafir di akhirat nanti, berkata rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalaulah kami yang kafir ni, sewaktu kami di atas dunia dahulu ini, kalau kami ni Islam, alangkah baiknya. Mereka sebut di waktu itu, dan waktu tu tak berlaku lagi, kiamat tu tidak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala cerita nanti akan ada lidah-lidah ataupun perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang kafir. Kalaulah kami dulu Islam, selamat. Maka begitulah berlaku kepada orang-orang Islam, kata Nabi. Mereka-mereka yang dahulu melakukan amal kebaikan di atas dunia, bila pergi di akhirat nanti, mereka rasa rugi kerana amal kebajikan yang mereka buat itu sikit. Kenapa waktu aku sedekah dulu ni aku tak sedekah banyak-banyak? Kenapa sewaktu sembahyang sunat aku tak buat bersungguh-sungguh? Kenapa sewaktu melakukan kebaikan, kebajikan, tolong orang, aku tak buat bersungguh-sungguh? Semua ni Nabi cerita akan berlaku sebegitu. Maka inilah yang dipanggil sebagai, kalaulah kita beriman dengan hari kiamat, kita akan berpegang dengan hadis Nabi ini. Kita tak akan biarkan masa-masa kita dihabiskan begitu sahaja. Dalam istilah yang lain, Nabi sebut muflis lah. Orang-orang yang banyak pahala tiba-tiba muflis, pergi di akhirat tidak ada pahala yang ditulis di dalam buku amalan-amalan mereka. Jaga-jagalah tuan-tuan, jaga-jagalah, saya juga berjaga-jagalah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang muflis. Maka begitu juga, ini menunjukkan bahawa betul tak ataupun tidak keyakinan kita ataupun beriman kita kepada Allah itu, kalau kita berpegang bersungguh-sungguh, nih apa yang Allah Ta'ala cerita mengenai orang-orang kafir ini, mereka menyesal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalaulah kami dulu Islam. Kalau habis, tak ada apa dah. Waktu tu bila dah berlaku, maka tidak ada orang lagi yang akan kembali ke dunia. Dan hari ini kalau kita melihat ada orang-orang yang meninggal, tak ada siapa pun yang boleh menjamin, memberi jaminan bahawa orang yang meninggal itu pasti balik ke rumah. Balik-baliklah, balik hantu yang kita rasa. Kan balik kita kata Pontianak, yang kita kata balik melalui alam. Maknanya di alam kita ini tidak ada orang yang balik. Sakat kawan-kawan kita yang meninggal di Surau Najahiyah ni, ada tak kita nampak dia balik? Kalau nampak dia balik dengan mimpi tak sama dengan balik, kan? Tak sama dengan balik. Kalau benda mimpi ni boleh keluar di alam nyata, kita kata malam ni datanglah ada kenduri arwah, kan? Malam ni kita boleh makan sama-sama. Tapi dia tak akan berlaku, mustahil akan berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, benda ni kalaulah kita sungguh-sungguh berpegang dan kita yakin sungguh-sungguh, maka kita akan beriman dengan hari kiamat. Yang ini yang nak diceritakan oleh Tok Syekh kitab kita ini, dan inilah yang diceritakan oleh mana-mana kitab-kitab yang dibaca oleh tok-tok guru kita, yang dibaca oleh para ustaz kita, yang ditulis oleh manusia ataupun orang-orang yang hebat dalam penulisan mereka. Dan yang inilah yang ditulis, yang Allah Ta'ala turunkan dalam ayat-ayat Al-Quran, nak berikan kepada kita ini yakin bahawa hari kiamat akan berlaku. Bila hari kiamat akan berlaku, maka kita nak kena buat sesuatu. Cuma bila dah berlaku hari kiamat, maka di sana diceritakan lagi bagaimana keadaan manusia di ketika itu. Baik, di antara benda yang diceritakan di dalam kitab kita ini, apabila hampirlah mereka itu, yakni orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keampunan dosa
kepada orang-orang yang dahulu di atas dunia mereka berdosa dan Allah berikan keampunan dosa. Allah berikan keampunan dosa. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka mungkin kerana apa? Pahala-pahala yang mereka lakukan. Kita tak tahu. Di kalangan kita ini tengok di sudut zahir biasa, tapi mungkin ada pahala-pahala yang dia lakukan, kita tidak tahu. Dan Allah Ta'ala beri kepada mereka kelebihan itu. Dan diceritakan apabila hampirlah mereka itu kepada syurga, maka berkata segala isi syurga, berdirilah kita sekalian ini bertemu dengan orang yang keluar daripada neraka itu. Bila mereka ini hampir kepada syurga, maka orang-orang yang ada di dalam syurga memberi sungguh-sungguh penghormatan, maknanya menyambut ahli-ahli syurga. Tuan-tuan balik rumah dengan tuan-tuan datang ke surau. Tuan-tuan cuba bayang, tuan-tuan datang ke surau dengan tuan-tuan balik ke rumah. Di mana yang disambut? di tempat mana yang ada sambutan baik? Di mana? Di rumah lah. Kalau ada di rumah, kira isteri tunggu di rumah kan. Tunggu depan pintu, sediakan air, pasangkan aircon bilik, bersih. Saya rasa dalam kita, termasuklah saya sendiri yang bercakap ni, di antara kita balik ke rumah dengan kita datang ke masjid, hari Jumaat kan kita datang ke masjid, datang ke surau, rasanya surau ini lebih memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang datang. Sebab tu tuan-tuan nak kena, kalau tuan-tuan bukan AJK, tuan-tuan nak kena ucap terima kasih pada orang-orang surau ni kerana menyediakan ni tempat yang bersih. Tuan-tuan letak punggung ni, bukan setakat tu aja, disediakan di setengah-setengah surau ni, bukan disediakan sejadah, tapi disediakan kerusi sandal. Kerusi sandal tu, oi kerusi tu kalau tuan-tuan boleh sandal tu, oi sedap. Ada. Di rumah ada tak kita masuk rumah walaupun isteri kita ni kita sayang, dia duk panggil kita yang, ayang lah semua. Ada kita masuk rumah dia, abang sila duduk atas kerusi? Tak ada. Selain pula kita cedok nasi di dapur. Kan hari ni ada di kalangan kita yang berpuasa. Ya kan, dia berpuasa, isteri dia siap, sila abang duduk ni sejadah. Sejadah pun kita bubuh sendiri nak sembahyang. Dia duduk sibuk kat dapur ni. Cuba bayang tuan-tuan. Ni dipanggil apa? Inilah yang dipanggil orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah Ta'ala ini menyambut mereka. Ini baru masuk di dalam rumah Allah, belum masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Ada satu tempat di China, berlaku di China lah ni. Tempat ni tuan-tuan, orang China ni dia suka explore. Dia kawasan explore dia di atas di kawasan bukit, dan bukit dia ni, dia nak naik, dia bukan bukit yang kita boleh landai naik macam kita ada pokok-pokok, ni bukit batu. Dan di atas bukit tu ada satu gereja, yang gereja ni kira gereja paling hebat lah, kira tempat sembahyang mereka paling hebat lah. Minta maaf lah sebab saya tak baca keseluruhan cerita tu, saya hanya tengok dia lalu dalam internet. Begitu saya tengok balik cerita dia. Dan di sebalik tempat sembahyang Tuhan mereka ni ada satu kawasan yang cukup cantik kawasan tu. Dan orang Cina ni mereka nak pergi ke tempat tu, dan nak sampai ke tempat itu melalui laluan yang cukup getir. Kena melalui tepi-tepi bukit. Yang tepi-tepi bukit tu, dia tepi gunung batu tu, dia letakkan tali-tali untuk bergayut. Kalau jatuh mati. Tapi ramai tak orang yang pergi? Ramai. Dan ramai tak orang yang tak mampu untuk sampai? Ramai. Yang muda-muda sedaplah dia pergi. Kerana apa? Dia nak boleh, dia mampu untuk melalui jalan itu pun mereka ikat badan mereka dengan tali, kot-kot jatuh ke bawah mati. Ada yang tergantung, dan orang-orang yang berumur memang tak boleh pergi. Bila keluar sahaja cerita itu, kita boleh buat satu perumpamaan. Maka begitulah satu syurga yang nak diberikan kepada kita, dan kita nak sampai untuk dapat yang dikatakan tempat yang cantik. Tempat tu ceritanya di China tu cantik lah.
Kita nak dapat satu tempat yang cantik di dalam syurga, maka kita nak kena melalui dalam kehidupan kita ini satu kehidupan yang susah. Saya baru balik daripada haji. Rezeki je tuan-tuan, rezeki je. Rezeki je. Rezeki hasil tuan-tuan berdoa, kan? Tuan-tuan berdoa untuk saya, Allah Ta'ala tulis. Baru-baru ni saya balik daripada habis hari raya, kan Ramadan saya duduk dengan tuan-tuan kan. Balik tu satu grup umrah daripada syarikat yang biasa saya pergi itulah, Az-Zuha, yang dia punya HQ dia di Bandar Baru Bangi. Dia bagi saya pergi, dia minta saya bawa jemaah mereka grup terakhir sebelum haji. Kira saya bawa tu grup bila saya balik daripada umrah tu, kira grup terakhir lah. Kira saya angkat tangan tu, dia orang pun tulis lah bahawa tu ni grup terakhir Az-Zuha. Waktu haji dia dah tutup umrah dah. Balik tu dalam masa seminggu kot. Saya pun tak datang KL. Kalau saya balik daripada umrah, saya balik rehat, tenang-tenang. Dan dapat panggilan Raja pergi haji, takkan saya nak tolak. Sedangkan waktu tu tinggal lagi 2 hari masa tabung haji akan tutup untuk kita daftar pergi haji. Jadi malam tu, dalam masa 24 jam tu daftar. Sekarang ni boleh daftar pakai online, nak dapatkan visa semua online je. Selesai lah, dengan pergi cek kesihatan semua selesai. Tu yang pergi tu. Dalam masa lebih kurang proses dalam masa 2-3 hari ya. Dan 2 minggu lepas tu pun saya pun terbanglah ke haji tu. Tuan-tuan, haji ni anugerah Tuhan kepada manusia. Haji yang dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang ada kemampuan silalah pergi. Kemampuan di sini yang pertama di sudut kesihatan, yang kedua di sudut ilmu, yang kita nak kena bersedia bersungguh-sungguh sebab anugerah dia keampunan dosa. Anugerah dia semua apa yang kita minta diberikan oleh Allah. Anugerah dia dipanggil langit terbuka. Di hari Arafah tu dipanggil langit terbuka. Langit terbuka ni maknanya minta apa pun Allah Ta'ala akan beri. Allah Ta'ala sangat berbangga. Bahkan disebut mereka-mereka yang berdoa di waktu hari Arafah, yang badan mereka penuh dengan debu-debu, ubran wa syu'san, maknanya penuh debu-debu di badan-badan mereka ini. Allah Ta'ala kata apa? Itulah yang aku nak melihat seorang hamba di hadapan aku. Mereka ini penuh dengan debu, penuh dengan kekotoran, sanggup minta kepada aku, pasti aku akan beri kepada mereka. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, haji ni dia satu anugerah keampunan dosa. Tetapi untuk mendapat anugerah keampunan dosa ini bukan mudah-mudah. Mudah-mudah pergi, nak dilayan, nak diberikan tempat yang cantik, nak ditetapkan bagaimana keadaan kita no. Tidak ada. Melainkan Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu semuanya berlainan. Kelebihannya, kesusahannya berlainan. Saya bawa ni syarikat, dia beri 200 lebih kurang lah, dalam 200 orang lah, 4 orang. Yang paling corot saya lah, yang paling corot ustaz yang paling lekeh saya lah. Yang 3 orang lagi COO dia, pengurus bahagian bimbingan, pengurus syarikat di Mekah Madinah ni. Saya ni ustaz yang duk mengajak kuliah di Najahiyah aja. Kemudian bila diberi sebegitu, kita pergilah. Tuan-tuan, satu benda yang saya boleh simpulkan begini, untuk dapat menjadi tetamu Allah ni, dia bukan satu benda yang kita boleh buat-buat dan kita tak boleh nak jangka.
satu benda yang saya ingat sehingga sekarang, dan sebahagian jemaah saya ni pada malam di Mina, kami duduk di Mina tu 5 hari, hari tarwiyah 2 hari, kemudian hari melontar 3 hari tu, macam-macam Allah Ta'ala beri dalam hidup kami-kami ni semua berbeza. Cuma ada satu yang sama dengan saya kepada beberapa orang jemaah sekitar dalam 17 orang jemaah termasuk 17 orang, termasuklah salah seorangnya pegawai tabung haji. Pegawai tabung haji ni dia akan bagi pada maktab-maktab untuk dia lihat apa keperluan maktab dengan muassasah pihak Saudi. Benda yang berlaku pada kami ni, apa dia, malam tu malam untuk kita bermula mabit untuk melontar esok kena bermalam di Mina, lebih kurang 4 jam 38 minit. Maknanya daripada maghrib hinggalah pukul 11.38 minit. Maghrib pukul 7 tu. Okey. Jadi malam tu saya bagi tahu pada jemaah yang ada, malam ni kita keluar berjalan. Kita jangan duduk di kemah, dan kita biarkan kemah kita ini akan diduduki oleh sahabat-sahabat kita yang mereka ambil hotel di Aziziyah. Aziziyah tu sebelah tu je, 500 meter ya daripada tempat melontar tu. Ni yang tentu jangan gambar yang pergi dengan tabung haji, gambar yang pergi dengan package. Package ni dia akan ambil hotel Aziziyah tu. Agak lebih senang lah sikit. Yalah, padatlah dengan duit pun tuan-tuan, 70-90 ribu ni kan. Jadi malam tu sambil tu pula ada seorang buat kenuri, dia bagi duit, dia kata, "Ustaz, malam ni sambil-sambil berjalan tu, nak berjalan tempat mabit di Mina tu, tak semestinya duduk saja bermalam. Ni kira berjalan, okey, bermalam lah tu." Dia bagi duit untuk support kami semualah, dalam lebih kurang dalam 20 orang tu beli ayam KFC. KFC ni Al-Baik. Dia peruntukkan 500 lah. Al-Baik ni ayam KFC Mekah ni Al-Baik nama dia. Kan? Jadi malam tu saya membawa dia, jom kita pergi. Malam tu bermula berjalan lah. Jalan, dapat aja Al-Baik tu. Rupanya bila kita dah dapat tu, kita dah masuk ke dalam kawasan Al-Baik tu, dekat Masjid Khif yang Nabi selepas daripada Nabi melontar untuk tahallul awal tu, masuk je kawasan tu, maka kita tak boleh patah balik. Alhasil daripada situlah bermula nak kena berjalan dan tak boleh duduk langsung. Duduk aja polis askar akan datang, jalan. Berjalan tu daripada selepas maghrib tu sehinggalah 11.40 sampai balik di kemah kami. Kira balik melalui jam track yang kami pakai tu 18 km non-stop 18 km. Seorang akak ni ialah dia kaki kurang sihat, heret kaki tu. Balik sampai mandi-mandi, saya panggil semua. Kemudian kita baca sikit ayat-ayat Al-Quran, ambil air, bacakan ayat-ayat syifa. Kemudian moga-moga dengan berkat ayat-ayat Al-Quran, air zam-zam yang ada ini, tiup sikit dalam air tu, minum. Sambil-sambil itu saya juga bawa kebetulan ada seorang makcik di Kuala Nerang, jemaah umrah saya, diberikan pada saya ubat sakit orat ni yang orang tua-tua punya tu, tumbuk-tumbuk tu, bagi seorang sebiji. Saya kata, saat lagi tidur semua. Ni 18 km jalan ni. Tidur, bangun pagi esok sihat. Ada seorang jemaah yang ikut sama dengan saya tu, dia demam. Dah 2 hari dah demam, panas. Dia sebab panas ni hingga mencecah 50 lebih. Dan slipper yang saya pakai tu, slipper getah yang saya pakai tu, dia jadi kecil. Saya ingat kot silap slipper orang lain, dia orang terpakai slipper saya, punya slipper saya dia jadi kecil. Akhirnya slipper tu jadi separuh je saya boleh pakai. Jadi tinggal lah beli lain. Cerita punyalah panas dan dia demam, dan esok sihat. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini di antara benda yang Allah ajar dalam perti mencari syurga ni bukan mudah.
Dan benda ni bukan buat-buat, bukan buat-buat, tapi benda ni adalah Tuhan tetapkan. Begini kesusahan kamu, pasti ada pahala. Kan tuan-tuan tengok dalam Facebook ada orang yang terpaksa tidur tepi tong sampah. Masing-masing kan. Ada orang yang terpaksa menunggu untuk masuk bilik air sampai setengah jam, sampai 1 jam. Masuk-masuk pula dengan air yang panas. Masing-masing. Yang nak tunggu makanannya lah. Semua ni ketetapan ini sengaja Allah Ta'ala buat bagi mereka-mereka yang buat haji. Kenapa? Nak memberi satu keampunan dosa terhadap mereka. Dan Allah Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat. Lihat, kata Allah Ta'ala, ni hamba-hambaku, walaupun mereka susah macam ni, mereka tetap aku akan berikan keampunan dan segala hajat-hajat mereka akan ditunaikan. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maka begitulah apa yang diceritakan oleh Nabi dalam cerita ini, bagaimana orang-orang ataupun ahli-ahli syurga ini mereka akan disambut. Mereka akan disambut oleh orang-orang yang masuk syurga, mereka akan disambut oleh ahli-ahli syurga. Baik, kita tengok lagi. Maka berdirilah kita sekalian itu bertemu dengan orang yang keluar daripada neraka itu. Maka dilihat satu suratan pada dahi mereka, itqum minan nar. Apabila ahli-ahli syurga ini mereka berdiri menyambut kedatangan orang-orang ataupun ahli syurga yang baru, yang mereka ini keluar daripada neraka. Bila sampai aja di pintu syurga, maka terlihat di dahi-dahi orang-orang yang menjadi ahli neraka tadi ni masuk syurga, itqum minan nar. Mereka ini baru dimerdekakan daripada neraka. Bila terlihat tulisan tersebut, maka dilihat oleh isi syurga suratan itu, maka malulah mereka itu. Apabila ada tulisan di dahi, di atas dahi orang-orang yang asalnya kafir, tapi oleh kerana mungkin ada amalan-amalan yang mereka lakukan diberinya syurga, maka bila terlihat tulisan itu oleh ahli-ahli syurga, maka mereka rasa apa? Rasa malu. Macam mana orang yang di atas dunia dia masuk ke dalam penjara, keluar orang tahu dia adalah banduan penjara. Segan tidak? Segan, malu. Maka mereka ini datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Nabi Allah, bahwasanya kami sekalian terlalu malu kepada orang, yakni isi syurga itu, kerana adalah kami ini tersurat pada dahi kami, itqum minan nar. Mereka datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini nak masuk syurga, tetapi ditakdirkan kepada kami ini, di dahi kami ini masih tertulis kami adalah orang yang dimerdekakan daripada neraka. Kami malu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu lagi hadis yang nak menceritakan kepada kita bahawa apa-apa dosa yang kita buat kepada Allah, mintalah ampun. Setiap daripada dosa-dosa kita ini akan ada titik hitam. Maka titik hitam ni akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, melalui apa dia? Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyakkan istighfar, perbanyakkan memohon ampun kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maka engkau mintalah kepada Allah agar dihilangkan suratan pada dahi kami ini. Maka mereka kata pada Nabi, tolonglah minta pada Allah. Kami malu kerana di dahi kami ada tulisan tersebut. Mintalah pada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan perkataan-perkataan itu. Maka berbunyilah suara daripada Allah Ta'ala, hai Jibril, katakan olehmu kepada Muhammad dan kepada sekalian umatku, suruh mereka kemari kepada aku. Maka pergilah mereka itu ke hadapan Allah. Maka disuruh Allah Ta'ala kepada Jibril melontar sebiji telur, maka keluar daripadanya yang putih, maka dinaungkan oleh awan itu, tiada kelihatan mereka itu.
Benda yang pertama sekali, bila Nabi SAW bagi tahu pada Allah Ta'ala tentang permintaan orang yang dikeluarkan daripada neraka masuk ke syurga, maka Allah Ta'ala panggil Jibril, bawa sebiji telur dan lontarkan sebiji telur, dan putih telur itu keluar sahaja, maka dinaungi oleh satu awan yang meliputi mereka, hilang begitu sahaja. Kemudian maka turunlah atas mereka itu bidadari. Pada tangan mereka itu tiap-tiap sesuatu yang tiap-tiap seorang satu kindi, satu bekas daripada air, dan dibawa pakaian daripada sutra, maka dipakaikan kepada mereka itu. Kemudian jika disapu, maka disapukan Jibril dengan dua sayapnya kepada muka mereka itu, maka dilihat oleh segala isi syurga, tiada lagi suratan pada dahi mereka itu. Cerita bagaimana apabila Jibril dia lemparkan telur tersebut hingga memenuhi ruang mereka-mereka yang asalnya ada tertulis Aitaqum minan nar, orang-orang yang dimerdekakan daripada neraka kerana masuk ke dalam syurga. Maka dibawakan kepada mereka pakaian, dibawakan kepada mereka minuman daripada syurga. Maka pada waktu itu Jibril dia telah bukakan sayap dia. Setelah dibukakan sayap dia, disapukan kepada dahi orang-orang yang tertulis Aitaqum minan nar, orang-orang yang dimerdekakan daripada neraka, maka hilanglah perkataan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hadis ni nak ceritakan kepada kita bahawa apa-apa dosa pasti akan ada sesuatu kesan dalam hidup. Kita sambung. الله أكبر
Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam cerita pada kali ini, yang pertamanya nak diceritakan kepada kita bahawa setiap daripada dosa akan dititik hitamkan. Dan kalaulah kita tidak memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan kita nanti di Yaumul Mahsyar. Bagaimana kalau ditakdirkan banyak dosa kita tidak diampunkan, masuk dalam neraka? Boleh tak masuk ke dalam syurga? Boleh, tapi masih tertulis sebagai banduan daripada neraka. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang keduanya, nak menceritakan kepada kita bahawa sampai begitu Allah Ta'ala ini sayang pada kita, dan sampai begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sayang kepada kita. Waktu Nabi dalam Uhud, selepas daripada perang Uhud tu, ada sahabat-sahabat bertanya pada Nabi. Sayyidatina Aisyah lah tanya kepada Nabi, hal ataka alikal yawm kana asyad min yawmi Uhud. Sayyidatina Aisyah tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, setakat kamu hidup atas dunia ini berhadapan dengan kecaman, peperangan, kamu dihina, agak-agak di mana tempat yang sangat-sangat kamu sakit, rasa sakit daripada biasa? Daripada Uhud ni, ada tak tempat yang lain yang kamu lebih rasa parah? Sebab di Uhud ni Nabi sendiri patah gigi, Nabi sendiri ditusuk dengan apa? Tersusuk pipi Nabi dengan satu tombak yang mengenai masuk melalui topi besi dia. Kemudian nak dicabut satu gelung besi di dalam topi Nabi yang sangkut dalam pipi dia, nak dicabut dengan tangan ni tak mampu, melainkan dicabut dengan gigi oleh Sayyidina Ali. Getir, Nabi jatuh di dalam satu lubang, dan Nabi balik sehingga diceritakan berbulan-bulan Nabi sakit pada waktu itu. Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi ni, lain daripada Uhud ni, ada tak tempat yang Nabi rasa lebih sakit? Nabi kata ada. Di mana? Di Yaumul Aqabah. Yaumul Aqabah ni bukan tempat perjanjian Aqabah. Tuan-tuan pernah pergi haji kan? Tuan-tuan yang pernah pergi haji, ada satu masjid dekat dengan jamarat tempat melontar tu, ada satu masjid dipanggil Masjid Aqabah. Masjid Aqabah ni masjid tempat orang Madinah datang buat perjanjian Aqabah. Di situ. Bukan yang tu, yang dikatakan Yaumul Aqabah ni ialah Taif. Tapi Nabi kata apa? Bal arju ay yukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wahda la yusyriku bihi syai'ah. Apa Nabi kata? Di Taif paling susah aku berhadapan dengan ni perangai-perangai manusia yang mendera aku. Tetapi aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya satu hari nanti Allah keluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka ini manusia-manusia yang akan sembah Allah, dan mereka tak akan syirik pada Allah Ta'ala. Akhirnya sampai hari ini tetap pergi jadi Taif, semua orang-orang Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, diceritakan pada kita dalam hadis kali ini betapa sayangnya Nabi kepada kita. Agak-agaklah kalaulah kita duduk di tempat kita dihina sebegitu, agak-agak kita nak beri tak muka kita pada orang yang menghina kita? Kita takkan beri. Ni saya duduk di Mekah baru-baru ni, tenang tuan-tuan. Balik main Malaysia perang. Duduk di sana ni tenang. Balik main Malaysia ni perang lah, pilihan raya apa ni. Balik tu seminggu lepas tu pilihan raya lah. Turun di airport tu dia perang tuan-tuan. Duduk di Mekah ni relax. Yang saya beritahu kawan saya nak tidur rumah hantar ni semalam ya. Esok saya nak balik Perlis. Sebab Perlis dah tenang.
kan? Balik ke Perlis je lah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maka oleh itu kita ni, kita rakyat-rakyat yang ada di bawah ini, walaupun kita pernah bergaduh dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran sebelah rumah kita angkat bendera lain, dia angkat bendera lain, kan? Macam-macam lah. Tapi ambillah jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Moga-moga Allah akan keluarkan mereka itu Allah akan keluarkan daripada tulang sulbi mereka satu hari nanti, mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bilalah mereka ini semua diberikan kelengkapan syurga dan Allah taala berkata kepada mereka, raditum anhu, maknanya macam mana? Redha tak kamu dengan apa yang kamu dapat? Maka Allah Ta'ala dalam firman-Nya menyebut radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Cukup sekadar itu yang boleh kita berkongsi pada malam ini. InsyaAllah bulan depan bab yang ke-12, sifatul jannah wa ahliha, sifat syurga dan mereka-mereka yang menjadi penghuni syurga. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan yang nak pekasam, nak kacang, membeli untuk pendidikan kami di Perlis, ada dalam kereta saya. Wallahu a'lam.